أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجل الجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ويقابل الإعراب البناء ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر. وقد ترك المؤلف بيان البناء ونحن نبينه لك على الطريقة التي بينا بها الإعراب. فنقول للبناء معنيان أحدهما لغوي والآخر istilahi. Baik. Jadi dalam matan musannaf Ibnu Ajurum rahimahullah, dia tidak menerangkan makna bina sama ada dari segi lughah ataupun dari segi istilah. Dia hanya menyentuh makna i'rab dari segi istilah. Jadi syarah rahimahullah dia nak tolonglah, dia tolong pada kita, dia tambah dalam syarah dia ni, dia huraikan apa yang dimaksudkan dengan bina. Sebab bina adalah lawan kepada i'rab, kan? Bina lawan kepada i'rab. Jadi kalau secara mudah kita faham dulu, i'rab adalah perubahan. Betul, perubahan akhir kalimah disebabkan amil-amil yang berbeza yang masuk ke dalam, yang masuk ke atas isim, atas kalimat, kan? Kalau bina pula sebaliknya. Kalau i'rab tu perubahan, kan? Bina dia tak berubah, dia tetap. Dia tetap akhir satu kalimah itu dalam keadaan yang satu. Kata syarah wa yuqabilu i'rab al-bina. Dan kita lawan bagi i'rab bina. Sebenarnya bina dia lawan bagi i'rab. Wa yattadihu kullu wahidin minhuma tamama al-ittidahi bisababi bayanil akhar. Dan dia kata akan nyatalah tiap-tiap satu daripada kedua-duanya, daripada i'rab dan bina itu akan nyata sebagai, maksudnya akan jelas, sebenar-benar jelas dengan sebab kita menerangkan satu lagi. Sebab sekarang ni dia baru terangkan i'rab, betul tak? Kita baru dapat huraian tentang i'rab. Kita belum lagi dapat penjelasan tentang bina. Jadi kita takkan betul-betul faham, sempurna faham kecuali bila kita kenal dua. Jadi dia nak terang satu lagi lah. Jadi dia cakap waqad tarakal muallif bayan al-bina. Taraka tinggal, maksudnya dia tak menyebutlah, dia tak sebut dalam kitab dia penjelasan bina. Wa nahnu nubayyinuhu laka ala tariqati allati bayyana bihal i'rab. Dan kami akan menjelaskan bina itu laka kepada kamu ala tariqah allati bayyana bihal i'rab, atas tariqah yang kami jelaskan. Dengan tariqah tersebut ataupun melalui tariqah tersebut kami jelaskan i'rab. Maksud dia apa? I'rab yang kita mengaji sebelum ni, makna dia maknawi ke lafzi? Ada yang tak faham lagi, kan? Dalam mentakrifkan i'rab ada khilaf antara ulama. Ada yang mentakrifkan i'rab tu dengan makna lafzi, dan ada yang mentakrifkan i'rab itu dengan makna maknawi. Makna maknawi ni benda yang kita tak nampak, kan, tapi kita faham.
dia difaham dalam akal kita. Sebab i'rab di sisi pengarang adalah perubahan akhir kalimah. Baik, perubahan akhir kalimah ni kita nampak ke kita faham? Nampak. Yang kita nampak tu alamat perubahan. Maksudnya perubahan. Perubahan tu kita tak nampak, kita faham. Faham tak? Perubahan tu kita tak nampak. Kan maksudnya berubah daripada, contohlah, daripada rafa' kepada nasab, kepada khafat, kepada jazam. Perubahan tersebut, perubahan tu kita tak nampak, tapi kita faham. Kan? Kita faham dengan alamat-alamat yang ada. Yang kita nampak tu alamat. Faham tak? Yang kita nampak tu alamat. Perubahan tu kita tak nampak. Jadi makna i'rab di sisi pengarang adalah makna maknawi. Berbeza dengan sebahagian ulama yang dia mentakrifkan i'rab tu dengan makna makna lafzi yang sebut. Maksudnya orang kata apa? Makna dia tu, makna i'rab tu merujuk kepada satu benda yang kita boleh nampak. Sebab i'rab tu merujuk kepada asar, merujuk kepada alamat-alamat tu. Alamat-alamat tu dinamakan i'rab di sisi sebahagian ulama. Boleh faham? Contohnya dhammah, fathah, kasrah, kan, sukun, itu adalah i'rab di sisi sebahagian ulama yang lain. Adapun pengarang kita ni tak. Pengarang kita ni di sisi dia i'rab itu adalah perubahan. Perubahan tu adalah i'rab. Cuma perubahan tu kita dapat tahu melalui alamat-alamat tu lah. Jadi dia kata dia akan terangkan kepada kita dengan cara yang dia terangkan i'rab. Maksudnya i'rab dia terangkan dengan makna maknawi. Dekat bina ni pun dia akan terangkan dengan makna maknawi juga. Okey. Baik, apa makna al-bina pada lughah? Bina pada lughah, lughatan wada'u syai'in ala syai'in biqasdi sabat biqasdi sabati wal luzum. Meletakkan sesuatu atas sesuatu. Kita ambil sesuatu benda, meletak atas sesuatu. Itu dinamakan bina. Wad'u syai' ala syai'. Kan? Tujuannya untuk tetap. Biqasdi sabat wal luzum. Itu dinamakan bina pada lughah. Okey. Adapun pada istilah, istilahan, luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan, apa dia? Li ghairi amilin wala ihtilalin. Boleh lo? Istilahat dalam tu pun ada, nanti kita boleh highlight kan. Luzum akhiril kalimati halatan wahidatan li ghairi amil, li ghairi amil wala i'tilalin. Okey.
Contoh ayat apa ni, kita kata apa? Ja'a abdullahi wa ra'aitu abdallahi wa marartu bi abdillahi. Lafzul jalalah tu dia melazimi satu harakat tak? Melazimi satu harakat. Dia bina tak? Kenapa dia bukan bina? Ja'a abdullahi ra'aitu abdallahi marartu bi abdillahi. Contoh dia, sebelum kita masuk sini, contoh bina apa dia? Contoh bina macam kita buat ayat jaa haula'i ra'aitu haula'i marartu bihaula'i. Kalau kita tengok lafaz haula'i, ketika rafa', ketika nasab, semua dalam keadaan yang sama, dia tak berubah. Itu maksud dia luzum akhiril kalimah, lazim akhir kalimat satu keadaan. Akhir kalimat melazimi satu keadaan. Jaa haula'i, haula'i ni duduk dalam keadaan ni lah, kasrah. Ketika rafa', ketika nasab, kasrah juga. Ketika jazam pun, ketika khafat pun kasrah juga. Itu dinamakan bina. Persoalan. Contoh jaa abdullahi ra'aitu abdallahi maratu bi abdillahi. Lafzul jalalah ni, dia melazimi satu harakat tak? Dia melazimi satu keadaan kan? Okey. Dia bina tak? Kenapa dia bukan bina? Sebab dia melazimi satu kalimah, dia melazimi satu keadaan disebabkan amin. Syarat dia kat sini dia sebut apa? Luzum akhiril kalimah halatan wahidah. Ya, akhir kalimah itu melazimi satu keadaan bukan disebabkan amin. Li ghairi amin maksudnya bukan disebabkan amin. Adapun lafzul jalalah ni, Allah ni, dia tetap dalam keadaan kasrah satu keadaan disebabkan amin. Apa amin dia? Mudhaf. Iaitu kalimah ab. Boleh faham? Jadi yang ni tak termasuk. Ada. Dengan perkataan ni li ghairi amin dalam takrif isim mudhaf ilaih itu dia tak termasuk dalam takrif. Ada. Okey. Kemudian walaqtilal. Apa maksud walaqtilal? Maksudnya bukan disebabkan huruf illah. Contoh sini ya, ja'al fata, lepas tu kita atafkan ja'al fata pula dah. Ja'a abdullahi wal fata ra'aitu abdallahi wal fata marartu bi abdillahi wal fata. Baik, al fata ni kalau kita tengok dia melazimi satu keadaan tak? Melazimi satu keadaan juga. Contoh yang pertama ketika rafa' sebab ataf pada abdullah. Contoh yang kedua ketika nasab sebab ataf pada abdullah yang mansub. Contoh yang ketiga ketika khafat sebab ataf kepada abdillah yang maqbul ataupun majrur. Okey. Sekarang ni al-fata ni boleh kita panggil bina tak? Kenapa tak? Sebab dia disebabkan huruf illah. Ada. Tetap akhir al-fata ni satu keadaan disebabkan huruf illah. Syarat dia bukan disebabkan huruf illah. Jadi perkataan-perkataan yang berakhir dengan huruf alif kan, si mu'rab yang berakhir dengan huruf alif tu, yang tu tak termasuklah dalam takrif kan. Jadi dengan perkataan li ghairi amin ni terkeluarlah kita kata kharaja bihi
Al-mudafu ilaih. Kharaja bihi al-mudaf al-ilaih. Lianna luzumahu halatan wahidah bisababil amil wa huwa al-mudaf. Kataan wala' tilal, yang ni kharaja bihi al-ismu al-maksur. Boleh faham tak? Maksudnya perkataan dalam takrif ni, luzum akhiril kalimah halatan wahidah li ghairi amil. Perkataan li ghairi amil ni terkeluar dengan perkataan ni al-mudhaf ilaih. Maksudnya mudhaf ni tak termasuk dalam takrif. Faham? Sebab apa? Sebab luzum mudhaf ilaih ni hal yang satu disebabkan amil, iaitu mudhaf. Dan perkataan wala' tilal, perkataan ini terkeluar dengan sebabnya, dengan sebab perkataan ini isim maksuf, iaitu isim yang berakhir dengan huruf alif. Kan? Satu lagi, kan? Ada satu lagi yang belum terkeluar daripada ta'rif. Apa dia? Ada isim ni dia kekal juga dalam satu keadaan. Apa dia? Isim apa? Isim domir. Isim domir apa benda? Isim apa? Contohlah kat sini kan, Ja'a Abdullahi wal fata wa ghulami. Sini pun akan jadi wa ghulami, sini pun akan jadi wa ghulami. Jadi kalau kita tengok ghulami ketika rafa', ketika nasab, ketika jar, dalam satu keadaan juga. Keadaan dia keadaan yang sama. Jadi adakah ghulami ni juga isim yang diidafatkan kepada yang mutakallim dikira sebagai bina? Bina ke? Yang Jibril ni tak bina kan? Jadi bagian ulama dia tambahlah sini wala ishtighali al-mahalli biharakati al-munasabah. Maksudnya lazim akhir kalimah dalam satu keadaan yang bukan disebabkan amil, bukan disebabkan huruf illah, dan bukan juga disebabkan sebabnya mahal tempat tu, akhir kalimah itu dengan harakat yang munasabah. Jadi dengan perkataan ni wala ishtighali al-mahal biharakati munasabah, kharaja bihi al-ismul mudhaf ila ya'i al-mutakallim. Terkeluarlah dengan perkataan ini isim yang diidafahkan kepada ya' mutakallim. Baik, kata syarah rahimahullah, lil bina'i ma'nayan ahaduhuma lughawiyyun wal akhar istilahi. Fa amma ma'nahu fil lughah fa huwa ibaratun an wad'i syai'in ala jihatin yuradu biha thubut wal luzum. Samalah.
Lebih kurang je. Bina tu bukan satu ibarat, satu ungkapan berkenaan meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang dikehendaki daripadanya. Letakkan sesuatu atas sesuatu itu dikehendaki daripadanya itu as-subut dan juga al-luzum. Adapun maknanya pada istilah, wa amma ma'nahu fil istilah fa huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan li ghairi amilin wala i'tilalin. Betul, kita tambah satu lagi, wala ishtighalil mahalli biharakatil munasabah. Jadi tujuan didatangkan li ghairi amil, tujuan nak tolak isim mudhaf ilaih, kan, nak tolak mudhaf ilaih daripada masuk dalam takrif. Wala i'tilal, nak tolak isim maksud daripada masuk dalam takrif. Wala ishtighalil mahal biharakatil munasabah, nak tolak isim yang diidhafatkan kepada ya mutakallim. Okey. Wa dzalika kaluzumi kam wa man as-sukuna. Dan yang demikian itu melazimi akhir kalimah itu seperti melaziminya kam dan juga man melazimi akan sukun. Kan, kam dan juga man memang kekal dalam keadaan sukun. Wa kaluzumi haula'i wa hazami wa amsi al-kasra. Dan seperti melaziminya kalimah haula'i, kalimah hazami dan kalimah amsi melazimi akan kasr. Baris bawah. Wa kaluzumi munzu wa haitsu ad-dhamma. Dan seperti melaziminya kalimah munzu dan haitsu akan dhamm. Wa kaluzumi aina wa kaifa al-fathah. Dan seperti melaziminya kalimah aina dan juga kaifa akan al-fathah. Ayatah. Wa min hadzal idah ta'lamu anna alqabal bina'i arba'atun. Baik, daripada penjelasan ini kamu dapat mengetahui bahawasanya laqab bina atau nama-nama bagi bina itu ada 4. Bila kita nak i'rab satu kalimah itu mabni, kita takkan sebut dhammah, kita takkan sebut fathah, kita takkan sebut kasrah, tapi kita akan sebut dhamm ataupun al-fath ataupun kasr. Dia tak ada ta tu, dia ada nama dia. Tak? Itu istilah lah, kan? Kalau dekat apa ni kalau kita i'rab jaa Zaidun, kita akan kata Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Kita sebut dhammatun zahiratun, kan? Okey. Kalau kita i'rab isim mabni jaa haula'i, kan, ataupun ja'at hazami, contohlah haula'i apa dia? Fa'ilun ismul isyarati wal isyarah kan, mabniyun ala al-kasri, kita akan sebut macam ni. Kalau kita i'rab kita tukar sini, kan, bagi sama marartu bi Zaidin. Nak bagi nampak kasri dengan kasrah, marartu bi Zaidin. Kat sini kita akan kata Zaid ni adalah ismun majrurun apa ni bil ba wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun apa ya, kira
Okey. Nak bagi tahunya, kat sini kita akan sebut kasrah. Tapi kalau sini kita sebut kasrun ataupun kasr. Tutlah. Nak sebut macam mana kan? Nak sebut sambung sekali ke ataupun apa ni, berhenti ke? Yang pentingnya kita takkan tambah ta kat sini lah. Dia jadi alamat untuk yang apa ni, bina, kita akan sebut kasrun, fathun, dhammun. Tak? Kita tak sebut dhammatun, fathatun, kasratun, kita tak sebut. Kalau kita nak i'rab isim mabni. Itu laqab dia. Sebab tu apa ni, kita boleh nampak daripada contoh yang dia bagi. Dia kata apa? Kaluzumi kam wa man as-sukun. Wa kaluzumi haula'i wa hadami wa amsi al-kasra. Kita sebut kasrah. Wa kaluzumi mundu wa haitsu ad-dhamma. Wa kaluzumi aina wa kaifa al-fathah. Nampak ada isyaratlah kat situ kepada laqab bina. Dia faham as-sukun, as-sukunu wal kasru wad dhammu wal fathu. Wa ba'da bayani kulli hadhihi al-ashya la ta'suru 'alaika ma'rifatul mu'rabi wal mabni. Dan selepas huraian semua ini, tak sukarlah ataupun tak susahlah ke atas kamu mengetahui apa itu mu'rab dan apa itu mabni. Apa dia mu'rab? Fa innal mu'raba ma taghayyara halu akhirih lafzan wa taqdiran bisababil awamil. Itu mu'rab yang sebelum ni kita takrif yang kita baca sebelum ni, takrif i'rab. Faham? Yang ni mu'rab. Mu'rab kena kepada kalimah yang berubah tu. I'rab kena pada perubahan. Mu'rab kena kepada kalimah yang berubah. Merujuk kepada kalimah yang berubah akhirnya disebabkan amin. Boleh faham? Lepas tu dia cakap fa innal mu'rab ma taghayyara halu akhirih. Ma iaitu apa, kena pada kalimat yang mu'rabah lah, sama ada isim ataupun fa'il mudhari'. Ma taghayyara, kata kalimat yang berubah keadaan akhirnya, sama ada berubah dari segi lafaz ataupun dari segi takdir, bisa babil awamil, disebabkan amil. Wal mabni ma lazima akhiruhu halatan wahidatan li ghairi amil wala i'tilal. Dan isim mabni adalah dan mabni adalah apa? Yani kalimat yang akhirnya melazimi satu keadaan, bukan disebabkan amil dan bukan disebabkan huruf illah. Mafhum? Ada yang tak faham kat situ? Cuma kita tambahlah wala ishtighalil mahal biharakatil munasabah. Baik. Kemudian i'rab adalah perubahan akhir kalimat. I'rab adalah perubahan akhir kalimat. Sebelum kita masuk pada matan seterusnya, baiklah untuk kita tahu juga asal bagi setiap kalimat. Asal bagi isim, asal bagi fi'il, dan asal bagi huruf. Mungkin ada yang tertanya-tanya, macam mana kita nak kenal satu kalimat tu mabni ataupun satu kalimat tu mu'rab kan? Okey. Jadi kalimah ada 3. Al-kalimatu ada 3. Apa dia? Isim, fi'il, dan huruf, harf. Okey. Huruf semuanya mabni. Al-harfu kulluhu mabni. Huruf semuanya mabni. Jadi huruf tidak termasuklah dalam perbahasan i'rab. Faham?
Sebab huruf semuanya mabni. Satu kita dah tolak, tinggal lagi dua. Okey. Kemudian isim asal dia apa? Isim al-aslu fihi al-i'rab. Asal pada isim adalah mu'rab. Faham? Asal isim adalah mu'rab. Cuma ada sebahagian daripada isim yang mabni. Ataupun kita faham jadi kebanyakan isim adalah mu'rab dan sebahagian daripadanya mabni. Jadi sebahagian tu tak banyaklah. Kan benda tu boleh dihafal. Lagi kita bagi insya-Allah. Jadi asal pada isim mu'rab dan sebahagian isim adalah mabni. Adapun fa'il, asal fa'il apa dia? Asal fa'il mabni. Asal pada fa'il adalah mabni. Buka lampu dulu. Asal pada fa'il adalah bina. Faham? Asal pada fa'il adalah bina. Sebab apa bina? Sebab kebanyakan fa'il tu mabni. Fa'il ada tiga. Fa'il ada tiga. Fa'il madhi, fa'il mudhari' dan juga fa'il amar. Fa'il madhi semuanya kulluhu mabni. Fa'il madhi. Fa'il amar kulluhu mabni. Satu yang yang mu'rab hanya pada fa'il mudhari'. Itu pun bukan semua. Kan? Bagi kedua. Mabniyun idza ittasala bihi nunu an-nisbati atau nunu at-tawkid. Mu'rabun idza lam yattasil bihi nunun nisbah wa nunun tawkid. Okey, fa'il mudhari' jadi dua keadaan. Ada keadaan dia mabni, dia ada keadaan dia mu'rab. Bila dia mabni mudah je. Apabila berhubung dengan nun nisbah ataupun nun taukid. Nun taukid pun nanti nun taukid yang mubasyirah. Nun taukid yang bersambung dengan fa'il secara langsung. Itu nantilah kita bincang kat tempat dia. Secara ringkas dulu sekarang ni, secara umumnya fa'il mudhari' mabni apabila berhubung dengan nun nisbah ataupun nun taukid. Dan dia akan mu'rab apabila dia tidak berhubung dengan nun nisbah dan juga nun taukid. Dia faham? Jadi yang mu'rab dua ni jelah. Satu ni jelah. Faham tak? Fa'il mudhari' pada keadaan yang tertentu. Ya, yang lain semua mabni. Sebab tu asal fa'il adalah mabni sebab kebanyakannya adalah mabni. Sebahagian dia sahaja yang mu'rab. Fa'il mudhari'. Itu pun dengan syarat tidak berhubung dengan nun taukid, tidak berhubung dengan nun niswah. Isim asalnya adalah
adalah mu'rab, tapi ada sebahagian isim mabni. Ba'dul asma mabniyatun. Mabniyatun. Minha, antaranya yang pertama ad-dhamair. Dhamir-dhamir semuanya mabni. Yang kedua asma al-isyarah. Isim isyarah selain daripada apa dia? Hazani dan juga hatani, semuanya mabni. Lepas tu kemudian yang ketiga al-asma al-mausulah. Isim-isim mausul. Kan? Allazi, allati, allazina, allawati tu kecuali kecuali allazani dan allatani. Yang keempat isim fa'il. Ni dengarlah nama-nama ni. Tak ngaji lagi, nanti kita akan mengaji lah. Isim fa'il. Ada isim makna dia fa'il. Ada isim fa'il madhi, ada isim fa'il mudhari', ada isim fa'il amar. Dia isim tapi makna dia fa'il. Contoh mudah, kita lepas kita baca Fatihah kita sebut apa? Amin. Apa makna amin? Amin sama dengan istajib. Istajib fa'il apa? Fa'il amar. Jadi amin adalah isim fa'il amar. Sebab amin tu makna dia istajib. Ni amin, bukan amin. Amin ni lain, kan? Jadi amin makna dia istajib. Okey, kita tengok mana dia. Mana fa'il tak? Fa'il amal kan? Amin ni nama dia isim fa'il amal. Contoh lain macam hayhata. Hayhata maksud dia ba'uda. Ba'uda fa'il apa? Fa'il madhi. Jadi hayhata isim fa'il madhi. Lepas tu ada pula yang makna mudhari'. Jadi isim tu dinamakan isim fa'il mudhari'. Jadi asmaul fi'li sama jugalah mabni. Yang kelima asma al-istifham. Isim-isim istifham. Macam tadilah kam, kan? Aina, kaifa. Semua tu mabni. Yang keenam apa dia? Macam tu lah. Sana. Yang keenam asma'ul syarti. Isim-isim syarat. Kan? Yang kita mengaji kan, apa ni al-jawazim antaranya lah, kan? Kan ada isim-isim syarat kan? Yang bukan isim apa dia? In dengan ada satu lagi. Oh ngaji lah. Siapa tak tahu? Sebab apa dia satu lagi? Izma kan? Izma satu lagi. Hak lain tu semua, yang lain tu semua isim. Jadi isim-isim syarat sama jugalah. Mabni, man ke, ma ke. Yang tu semua dinamakan sebagai isim-isim syarat. Kemudian yang ketujuh al-asma al-muannasah. Nama orang perempuan ala wazni fa'ali. Nama-nama orang perempuan atas wazan fa'ali. Contohnya Hazami, kan? Nanti adalah apa jumpa kalau ngaji Qatul Nada,
ada orang perempuan ni nama dia Hazami, ada satu bait itulah. Idza qalat Hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalathu Hazami. Maksudnya apabila Hazami ni bercakap, maka benarkanlah dia. Sebab pendapat yang kita kata perkataan yang betul itu adalah apa yang disebutkan oleh Hazami. Dia terkenal dengan apa ni, pandangan yang tepat lah kan? Jadi bukan Hazim dengan Hazami. Ini nama orang perempuan ni. Sebab tu dalam bait tu idza qalat Hazami fasaddiquha. Biasanya orang gunakan bila ada seorang tu dia berkeahlian dalam satu bidang tu. Contohlah apa tanya ustaz, ustaz apa ni, saya tanya seorang ustaz ni hukum tentang hukum fiqh lah, tentang hukum fiqh ni. Lepas tu dia cakap jawapan dia macam ni. Lepas tu saya tanya, apa tanya siapa? Saya nak tanya ustaz sekian-sekian, dan ustaz tu terkenal faqih sebagai contoh. Jadi ustaz nak cakap suruh percaya dia, ustaz tak suruh kata percaya dia, betul ya boleh cakap. Tapi ustaz boleh datangkan bait tadi tu, idza qalat Hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalathu Hazami. Maksud dia apa? Percayalah apa yang dia cakap kan. Sebab pandangan yang betul itu pandangan dia. Macam itulah lebih kurang. Lagi pada Al-a'lam al-makhtumah ala kalimati wai. Nama-nama orang, ataupun bukan nama orang, ataupun bukan orang, nama-nama khusus yang berakhir dengan kalimah wai. Contohnya Sibawaihi, Naftawaihi kan. Dia ada nama-nama yang berakhir dengan perkataan wai. Itu pun sama juga, mabni juga. Kemudian yang ke-9, ba'du zuruf, sebahagian zaraf. Ada sebahagian zaraf yang mabni. Contohnya haisu, munzu, kita jadikan dia zaraf. Haisu, munzu, lagi idza. Yang ke-10, az-zuruf al-murakkabah. Zaraf yang tersusun. Dia dua zaraf, tapi kita gabungkan dia. Contoh dia apa? Inilah nombor 10 dekat atas ni. Az-zuruf al-murakkabah. Contohnya apa? Baina, tengah-tengah. Maksudnya baina sekian dengan baina sekian. Lepas tu kita gabungkan. Kita buang hak tu, lepas tu kita gabungkan. Kita buang mudhaf ilaih dia, kita gabungkan baina. 30 ke 40? Baina saya cakap. Maksudnya antara 30 dan 40 tu lah. Ataupun apa ni, sabaha masa'a. Maksudnya pagi petang. Maksudnya sabahan wa masa'an. Dia zaraf kan? Zaraf apa ni, zaman. Lalu kita gabungkan jadi sabaha masa'a. Carilah, cuba baca apa jumpa lah kan, kalimat-kalimat tu, kalimat fushah lah. Sabaha masa'a. Laila nahara, sebagai contoh, malam dan siang.
kita pun cakap macam tu juga. Pagi petang kan kita sebut kan. Pagi, petang, siang, malam. Jadi kita dah buang dah pagi dan petang, siang dan malam. Dan tu kita dah buang dah. Faham tak? Kita gabungkan. Jadi waktu tu bila jadi digabungkan, dia jadi mabni kan? Jadi mabni. Apa lagi? Satu lagi, al-a'dad al-murakkabah. Al-a'dad al-murakkabah, daripada 11 sampai 19 kecuali 12. Boleh tak nak? Bisa tak pun nak jadi. Al-a'dad al-murakkabah, nombor-nombor yang tersusun tu, yang 11, daripada nombor 11 sampai nombor 19 kecuali nombor 12. Maksudnya 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Semua tu mabni. Faham? Ahada asyar, salasata asyar, kan? Arba'ata asyar, khamsata asyar, sab'ata asyar. Semua tu mabni. Al-a'dad al-murakkabah, daripada 11 sampai 19 kecuali 12. 12 mabni, mu'rab. Kan? 12 mu'rab. 12 bahagian awal itu mu'rab, isna tu mu'rab. Sebelah lagi mabni. Jadi yang tu lah. Apa ni? Nama apa? Maksudnya saya Muhammad, isim-isim yang mabni. Boleh faham? Jadi dia dihafal lah. Dia dihafal. Lama-lama pun memang apa akan ni. Apa maksudnya saya Muhammad boleh ingat lah benda-benda tu. Baik, ada apa-apa soalan? Jadi wa aqsamu arba'atun, itu makan masa juga kan. Dan apa jawablah soalan-soalan tamrin yang didatangkan oleh syarah. Ataupun jawab al-as'ilah ma huwal i'rab, ma huwal bina. Kan? Mah apa dia i'rab? I'rab tadilah taghyir awakhiril kalim li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw takdiran. Biar pi. Terus duduk tengok luar, tak ada apa, biar pi ya. Habis lagi apa keluar? Baik, kemudian bina apa dia? Luzum akhiril kalimah. Apa dia? Halatan wahidatan li ghairi 'amilin wala i'tilalin wala ishtighalil mahalli bi harakatil munasabah. Lepas tu dia tanya ma huwal mu'rab. Mu'rab tadi ya, takrif tadi tu. Kama taghayyara halu akhirih lafzan aw takdiran bisababil awamil. Itu dia punya takrif mu'rab. Lepas tu takrif mabni, ma lazima akhiruhu halatan wahidatan li ghairi amilin wala i'tilalin wala ishtighalil mahal bi harakatil munasabah. Lepas tu apa jawablah lagi ma makna taghayyur awakhiril kalimah, yakni makna taghayyur awakhiril kalimah taghayyur ahwal awakhiril kalimah. Cuba jawab soalan-soalan tu, hafal, tengok balik apa yang pun dah baca dalam syarah tu. Cuba hafal apa yang perlu dihafal, lepas tu jawab soalan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.